Pak Syam. Okey, rejection ni macam Assalamualaikum semua. Okey. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Rejection ni adalah satu topik sebenarnya kepada pembina-pembina bisnes akan hadapi. Okey, maksudnya mereka yang buat bisnes akan jumpa rejection. Yang tak jumpa rejection tu biasanya yang tak buat bisnes lah. Okey, maksudnya yang just jadi pengguna, memang insyaAllah tak akan jumpa rejection. Tapi kalau kita start ada buat niat nak bina bisnes, insyaAllah rejection tu akan datang. Okey, so saya dah kumpulkan lebih kurang 10 tips ataupun 10 point macam mana kita nak menghadapi dan menangani rejection. Okey, bila kita dapat rejection, apa yang perlu yang kita buat pertama sekali adalah kita kena tenang. Yang nombor satu, kita kena tenang dalam menghadapi apa juga rejection. Macam saya sendirilah, maksudnya dalam 17 tahun dalam bisnes ni, memang hari-hari lah rejection. Dan macam masa mula-mula dulu kita tak ada WhatsApp, sekarang ni kita dah ada WhatsApp. Betul. So hari-hari boleh kata hari-hari saya makan blue tick. Faham tak? Maksudnya sekadar kita just maksudnya bagikan information dan bertanya khabar lah. Yang paling penting sebenarnya apa yang saya belajar untuk kita follow up ataupun approach orang, kita kena pasang niat untuk bantu dia, bukan untuk menjual. Kalau kita start dengan niat untuk menjual, jadi susah. Kalau kita niat untuk membantu, nak bagi solution kepada masalah-masalah yang diorang ada, insyaAllah akan ada jalan. Okay. So yang pertama tadi, kita kena bertenang. Okay. Bila menghadapi rejection, kita kena bertenang, bertindak dengan lebih waras lah bila kita bertenang tu. Okay. Kalau kita tak tenang, mungkin kita akan buat benda kesilapan yang bertambah-tambah. Okay. Berangkai-rangkai lah pula nanti masalah. Okay, sebab tu yang first yang kita kena buat adalah bertenang. Okay, point kedua adalah kita kena reflect situasi yang terjadi itu dan kita belajar. Sebab setiap apa yang terjadi akan ada benda yang kita boleh belajar. Jadi kita kena reflect balik lah, maksudnya kena kaji ataupun kena tengok apa silap, apa yang patut kita baiki. Itu yang nombor dua. Point bila kita hadapi rejection, supaya supaya setiap rejection yang kita hadapi itu kita tak rugi. Ada benda yang kita boleh belajar, yang kita boleh perbaiki untuk ke depan. Okay, untuk menghadapi rejection ataupun customer yang akan datang. Okay, point yang ketiga, kita dapatkan maklum balas daripada kita punya customer tu. Mengapa yang maksudnya dia reject tu, apakah sebabnya kan. Jadi kita dapatkan maklum balas supaya kita boleh jadikan pengajaran lah. Macam mana kita nak counter back, macam mana kita nak gunakan ilmu-ilmu yang kita dah belajar, kita dah baca, kita kita tanya dengan kawan-kawan dalam breakfast club sebagai contohnya. Jadi semua benda-benda tu kita boleh guna balik dalam bila kita tanya pasal maklum balas daripada kita punya customer tu tadi. Okey. Dan yang keempat, kita kena fokus pada solution. Macam saya cakap tadi lah. Maksudnya kita tidak, niat pertama kita bukan untuk menjual, tapi niat pertama kita adalah untuk bagi solution. Jadi kita tak terbeban dengan Allah tak ada sale lagi kan, contohnya. Betul. Jadi kat sini saya nak share lah. Saya nak share saya punya customer barulah awal bulan ni. Dia sebenarnya seorang pesakit anxiety daripada Melaka, dan dia WhatsApp tanya pasal apa lipik. Kemudian beberapa hari tu saya follow up tiba-tiba dia senyap aje, blue tick aje.
kemudian beberapa hari kemudian saya follow up lagi dan dia bagi tahu dia dah beli. Dia dah beli dah satu tin Liquid Lifeline. Oh, Alhamdulillah. Dia dah beli. Tapi saya kata Alhamdulillah lah dah beli. Tapi dia tak beli dengan saya lah. Maksudnya dia dah beli. Yalah. Jadi bila dia dah beli tu Alhamdulillah. Jadi saya punya ni tak putus. Maksudnya saya terus tanya khabar. Saya tanya tahu ke cara guna. Jadi kita bagi info. Bagi info. Kemudian masa itulah saya lebih banyak yang dia share, yang mana bila saya tanya dia share, jadi kita tahu dia anxiety, kemudian dia dah beberapa bulan dia masalah bila makan muntah kan. Jadi kita bagi solution, kita bagi video dan beberapa hari dalam minggu lepas rasanya dia oleh kerana kita nak bagi solution, kita tidak kata nak menjual sebab dia dah beli. Okey, bila dalam keadaan tu macam kita ni memang ambil berat dan akhirnya minggu lepas dia order 2 tin untuk mak ayah dia. Oh, Alhamdulillah. Dia order tu dengan Syam lah. Yang 2 tin tu dengan saya lah. Oh, Alhamdulillah. Jadi kat sini kita boleh belajar lah. Maksudnya bila kita punya intention kita tu untuk bagi solution ataupun kita nak selesaikan masalah dia dan kita ambil berat, bukan kita cerita pasal nak menjual, dia berasa lebih mudah untuk membeli. Yang tu salah satulah, maksudnya bila kita yang point 4 tadi, fokus pada solution tadi. Okey, saya harap cerita tu dapat bagi sesuatu lah yang manfaat. Okey, nombor 5 untuk menghadapi dan menangani rejection. Poin nombor 5 adalah maintain kita punya sifat atau sikap profesional tu. Kita kalau orang Kelantan kata tak mudah menyetok lah. Betul tak? Maksudnya kita tak guna emosi lah. Kita elak daripada beremosi dan betul. Menyalahkan orang lain. Kat sini pun saya nak share jugalah macam ada di kalangan pembina bisnes yang mana bila dia cerita pasal satu-satu produk, dia memburukkan produk-produk yang lain. Yang tu satu etika yang tak betul lah. Macam kita, apa yang kita buat, kita just tunjukkan kelebihan produk-produk New Image. Yang tu je. Tak perlu pun kita bagi tahu produk yang lain tu kurang ke apa, tak perlu. Sebab kalau kita bagi contoh macam KFC dengan McD, masing-masing tak memburukkan, maksudnya KFC tak memburukkan McD pun tak pernah pun buat iklan memburukkan atau bercerita pasal KFC. Tapi masing-masing berjaya dan well known lah, semua orang tahu, popular. Sebab yang itulah cara sebenarnya untuk kita berjaya. Maksudnya kita kena ada etika. Macam tu juga contoh Mercedes dengan BMW, tak pernah pun Mercedes memburukkan BMW dan BMW memburukkan Mercedes. Betul. Jadi kita kena buat, maksudnya memang produk kita ni New Image, produk-produk dia memang berkualiti, premium quality. Jadi kita just war-warkan je, sebab ramai sebenarnya kat luar sana tak tahu. Okey. Dan seterusnya nombor 6, persistent. Maksudnya kita kena persistent. Kalau bahasa saya senang je, degil. Maksudnya kita degil dengan apa yang kita punya, kita fokus dengan apa yang kita punya hala tuju yang kita nak buat tu, kita nak capai matlamat kita tu, kita tak kira lah ada rejection ke, kita buat. Ada reaction pun kita buat juga. Tu persistent, maksudnya tekun ke apa, macam tak kena je, macam, tapi degil lah, bagi saya degil lah, maksudnya buat juga kan, maksudnya apa juga rejection kita buat juga, tak ada masalah. Sebab kita tahu dah New Image, produk bagus, dah bagi manfaat kepada ribuan orang. Mata kita pernah tengok banyak video-video bukti, yang kita dengar sendiri, depan-depan pun kita pernah tengok orang ada masalah, boleh settle masalah kesihatan diorang.
Jadi semua tu dah terbukti dan saya rasa memang kita patut degil untuk terus buat bisnes ni. Okey? Betul Syam, betul. Dan seterusnya nombor 7, cara menghadapi rejection, iaitu kita kena adapt. Kita kena ada sifat yang fleksibel. Maksudnya kalau keadaan ni macam ni, kita adapt lah. Maksudnya kita ejah lah, ejah. Kalau Kelantan ejah, maksudnya kita ejah keadaan tu supaya sesuai dengan diri kita, mengikut keadaan bila kita hadapi satu-satu rejection tu. Okey, nombor 8. Dah tinggal 3 je lagi. Nombor 8, sistem sokongan. Yang ni penting. Kadang-kadang bila kita hadapi rejection dan bila kita berasa kita seorang-seorang, kat situlah kita biasanya akan cepat atau mudah putus asa. Tapi kalau kita hadapi rejection dan kita tahu kita ada support, kita ada upline, contoh kita ada BFC, kawan-kawan yang offline, tapi semua dapat willing untuk membantu. Dan sekarang ni pengalaman saya sendiri, kita bukan saja boleh di kalangan ahli, tapi kita juga boleh direct ke HQ. Maksudnya contoh kita boleh call Melissa minta pandangan bila satu-satu situasi terjadi kan berkenaan dengan rejection. Kita ada support, benda support yang macam tu sekali. Jadi rugi kalau kita tak guna. Okey, sebab New Image Malaysia yang diterajui oleh kita punya Miss Sharon memang nak kita berjaya. Okey, dia dah buktikannya, dia dah jayakan Chinese sisters kita. So sekarang ni masa kita dah untuk sama-sama bangkit dan berjaya, insya-Allah. Okey, nombor 9. Okey, cara menghadapi dan menangani rejection. Kita kena set goal baru. Maksudnya kalau goal pertama yang kita tak dapat, kita ejah buat goal baru. Okey, buat cara baru, atau dah cara ni tak boleh, kita buatlah cara lain. Guna kita set goal ataupun matlamat yang baru. Dan yang terakhir, yang ni penting lah, kepada lebih-lebih lagi kepada leader lah, kepada yang pembina bisnes. Tentu dah ada pengikut ataupun dia punya business partner dia kat bawah. Jadi kita kena lead by example. Maksudnya kita kena jadi contoh yang baik. Jadi bila kita hadapi rejection, kita kena kuat lah. Jangan kita hadapi rejection jadi lemah, dan kita mudah putus asa. Jadi yang tu bukan seorang leader lah. Macam mana kita punya business partner kita kat bawah tu nak mencontohi kita. Kalau kita pada jumpa je rejection, kita dah rasa down kan? Dah rasa down. Jadi kita kena kuat. Kita kena kuat bukan untuk diri kita aja, tapi untuk ramai. Yang tu je lah perkongsian saya pada malam ni. Semoga 21 orang malam ni dapat manfaat lah, insya-Allah. InsyaAllah Syam. Ya. Satu lagi Syam, sebelum berakhir Abang tanya Syam, kita dah sama geng-geng kita ni mesti ada rejection tu, ada satu yang kita akan hadapi lah. Betul. Yang pada setiap orang kan. Tu macam pengalaman Syam tu apa yang rejection yang berlaku pada Syam, yang pernah berlaku lah pada Syam. Boleh saja nak boleh kongsi dengan kita orang. Ya. Yang reaction yang biasanya adalah blue tick je lah. Yang tu yang common lah. Common sangat lah. Maksudnya kita bagi salam pun tak jawab. Kita tanya khabar pun tak jawab. Yang tu yang maksudnya yang rejection daripada segi follow up orang yang kita dah jadi ahli pun. Dah pernah guna palipit lifeline pun contohnya. Jadi bila kita bagi salam, kita tanya khabar, senyap. Itu yang common, biasalah. Betul. Tu betul lah Syam.
betul. Bagi Abang tu rejection tu satu peluang kita nak berjaya sebenarnya. Sebabnya dalam setiap rejection tu mesti ada jalan penyelesaian lah kan, Syam. Ya, kalau tak ada jalan penyelesaian pun kita boleh kona, kita boleh ejah. Ya, betul. Cara lain lah. Betul, Syam. Okey, terima kasih banyak, Syam. Satu perkongsian yang sangat bermakna pada kami semua pada malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih, Syam. Baik.